رحيما أستغفر الله وكان الله غفورا رحيما. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 9 April 2013, Majlis Pelancaran Bulan Wakaf Bersama Wanita telah disempurnakan oleh Yang Amat Dihormati Datuk Setia Ramli Mahmud, Pengerusi Perbadanan Wakaf Selangor di Kompleks Taman Seni Islam Selangor. Pelancaran ini berlangsung sempena menyambut Hari Wanita Sedunia dan ia mendapat sambutan yang menggalakkan. Pelancaran ini selaras dengan fungsi Perbadanan Wakaf Selangor PWS iaitu menggalak dan mempromosi amalan wakaf khususnya di negeri Selangor. Majlis juga diserikan dengan kehadiran Duta Wakaf PWS iaitu Al-Fadhil Ustaz Don Daniel bin Don Biajid yang menyampaikan ceramah bertajuk Wanita dan Wakaf. Kaunter wakaf juga dibuka untuk memberi peluang kepada orang ramai untuk berwakaf. Sebanyak RM13,000 sumbangan wakaf tunai telah diterima. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lampin, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak, menjaga kebersihan persekitaran, mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul, menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam, termasuk taska, tadika dan prasekolah. Radio IKIM yang sebelum ini dikenali dengan nama IKIM FM, pilihan utama anda, telah dilancarkan secara rasminya oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 6 Julai 2001. Ia merupakan satu-satunya stesen radio berkonsepkan pendekatan Islami yang beroperasi selama 24 jam sehari setiap hari ke seluruh negara. Ia menggabungkan program yang bersifat mendidik jiwa serta program yang berbentuk hiburan Islami di samping turut menyajikan pelbagai maklumat yang bermanfaat. Secara keseluruhan programnya dipersembahkan dalam bahasa Melayu. Selain itu, program dalam bahasa Arab dan Inggeris turut disajikan. Malah lebih membanggakan, Radio IKIM telah didengari di seluruh dunia. Tidak dinafikan, Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berjaya dalam menyampaikan mesej Islam antaranya melalui seminar, akhbar dan televisyen. Namun kewujudan Radio IKIM pada tahun ke-9 penubuhannya telah menjadikan penyampaian mesej semakin bertambah dan meluas. Penubuhan Radio IKIM adalah kejayaan besar buat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-21. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tentu sahaja tidak molek apabila sepanjang tahun kita seronok menikmati segala gaji dan rezeki serta pelbagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya tetapi tak sanggup berkorban walaupun satu bahagian lembu.
Sesungguhnya segala nikmat kurniaan ilahi yang tidak putus-putus kepada kita patut kita syukuri dengan melaksanakan ibadah korban. Bukan hanya seronok menghadiri program menyembelih binatang korban atau berebut-rebut ingin mendapatkan daging korban. Selain ada pula yang saban tahun hanya mempersoalkan pengurusan agihan daging korban yang dikatakan tidak sistematik, tidak adil dan sebagainya. Salam penuh pengorbanan dan salam Aidiladha dari saya Nur Hayati Paradi untuk semua pendengar IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zahra, Resolusi, Kelvin Bertanya, Tahsinul Ibadah, Tarbiyah, Tadabbur dan Lensa. Ikuti bersama dalam Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari bersama Nur Hayati Paradi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi juga salam duha untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini saya Nur Hayati Paradi kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan ataupun slot Aspirasi 10.1 edisi Khamis hari ini 7 Julai 2022. 7/7/2022 hari ini bersama dengan 7 Zulhijjah 1443 Hijrah. Beberapa hari saja lagi kita sama-sama bakal menyambut Hari Raya Aidiladha. Moga-moga kita sentiasa bersedia, sentiasa kita melaksanakan ataupun melakukan amal-amal soleh yang telah pun disunahkan, digalakkan untuk kita lakukan di sepanjang hari-hari sebelum sampainya kita kepada Hari Arafah ataupun Hari Raya Aidiladha nantinya, insya-Allah. Apa pun untuk rakan pendengar, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Radio IKIM, dan terima kasih juga untuk rakan Warna Pagi sebentar tadi yang telah pun bersama dengan anda. Kalau Yati 3 jam, mereka 4 jam kan. Bermula pukul 6 pagi tadi bersama dengan Luke dan juga Pian. Jadi, terima kasih pada mereka berdua. Semoga apa juga celoteh mereka memberikan manfaat dan juga kebaikan, memberikan satu momentum positif juga untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan mendengar akan bersama dengan Yati sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Jam pertama ini bakal kita bersama menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah, dan untuk makluman sahabat pendengar, Ustaz Ahmad Lufi Muharram telah pun berangkat ke Tanah Suci Mekah 2 hari lepas untuk menunaikan haji. Masya-Allah, kita doakan semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah SWT untuk Ustaz Lufi dan juga beberapa lagi asatizah kita, dan juga semualah yang rakyat Malaysia kan, seluruh dunia yang menjadi duyufur rahman untuk tahun ini. Semoga Allah permudahkan urusan haji, mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama menerusi Tahsinul Ibadah ni, kita akan siarkan siaran ulangan Tahsinul Ibadah pengajian Matan Zubat minggu lepas ya, bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram sebagai apa kata orang tu, ulang kaji kita. Mudah-mudahan setiap kali kita dia kata-kata berulang-ulang, ilmu yang diulang-ulang itu melekapkan lagi ataupun mendekatkan lagi ilmu itu di dada dan juga di fikiran untuk mudah untuk kita amalkan, insya-Allah. Baiklah, sebelum kita nak bersama untuk rancangan Tahsinul Ibadah, sebentar lagi kita dengarkan hiburan pertama kita sebagai lagu inspirasi pertama aspirasi hari ini. Kita bersama dengan Mazhab Cinta bersama dengan artis Tarbiyah Sentap, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Alkisah sebuah gunung bernama Uhud, didaki Rasul dan 3 pengikut. Bergegar Uhud lantana minggu, di tenteram Rasul menenangkan rindu. Alkisah di perkebunan merintisi unta, dibebani kerja sedikit makanannya, dikucuk kaki Rasul yang mulia, dibelai Rasul keluhan unta didengar. Hebatnya manifestasi cinta Allah, tiada
Dia hadir menyajarkan mazhab cinta hingga makhluk lain turut merasa hanya kerana cinta pada baginda dijanjikan syurga dan bersamanya hingga Uhud dijanji syurga. Rasul turut mencintainya. Alkisah pohon taman yang kekeringan dahulunya mimbar namun ditinggalkan menangis rela intibah si bayi ditenangkan Rasul lantas didakapi walau cinta umat Arudin meraja pasti cintanya lebih dari segalanya demi umat darah dan tangis mencurah biarpun berabad lama terpisah kadang wajahnya gelisah ribut melanda bimbang umat dihentam azab sisa kadang gusar baginda umat berlapar namun rumahnya sering tak punya apa mengajarkan mazhab cinta hingga makhluk lain turut merasa kerana cinta diterima dijanjikan syurga dan bersamanya kadang wajahnya gelisah ribut melanda bimbang umat dihentam azab siksa kadang gusar baginda umat berlapar namun rumahnya sering tak punya apa walau di hujung nyawanya resah memikirkan umatnya tiada sebegitu hebat cintanya layakkah ku jadi umatnya layakkah aku kan bersamanya. Kita bina masjid bukan sebab Allah perlukan kita, tetapi sebab kita perlukan Allah. Ayuh, kita berimpak kepada pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra Sungai Buloh Selangor yang telah tergendala selama 16 tahun akibat tidak cukup dana. Sekarang di www.masjidrahmanputra.com. InsyaAllah, ganjaran pahala, rezeki berlipat kali ganda serta mahligai di syurga menanti kita kelak. Berinfaklah di www.masjidrahmanputra.com. Saya ulang, www.masjidrahmanputra.com. Jardin Pharma untuk anak-anak. Jardin Pharma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155. 0377347155. Jardin Pharma dengan Jardin Pharma. Jardin Pharma semesti Jardin Pharma. Abang, rindu kan nak ke Mekah lagi beribadah kat sana? Itulah, saya pun rindu juga. Tapi nak buat macam mana? Tak ada rezeki lagi. Apa kata kita berkorban di Mekah tahun ni guna Akikah Center? Hah? Akikah apa? Akikah Center, sembelihan di Mekah. Dapat video umum suasana sembelihan. Siap ada sijil ukiran kayu lagi. Harga pun RM499 je seekor kambing. Wah, macam mana nak daftar? Abang buka je akikahcenter.com. Akikah apa tadi? akikahcenter.com.
Bagaimana sambutan Aidil Adha anda tahun ini? Ayo bersama kami raikan program ibadah korban bersama IKIM, Perkim dan Masjid Muaz bin Jabal. Pelbagai program istimewa menanti anda, antaranya gotong royong memasak daging korban seawal pagi. Ceramah perdana oleh Ustaz Syarizan Daud pada pukul 11 pagi, agihan dan edaran daging korban kepada para asnaf pada 12 tengah hari dan juga disediakan kaunter pemeriksaan kesihatan secara percuma. Gerai jualan dan perkhidmatan dan jamuan makan tengah hari serta solat Zuhur secara berjemaah. Ayo beramai-ramai memeriahkan program korban bersama di Masjid Muaz bin Jabal, Setiawangsa, Kuala Lumpur, 12 Julai 2022 hari Selasa bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Jumpa nanti. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Untuk minggu ini kita ada sambungan pengajian Matan Zubat insya-Allah dalam bab himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah. Dan alhamdulillah bersama kita di hujung talian kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama kami sekali lagi. Waktu ini untuk perkongsian kita nak menyambung pengajian dalam bab himpunan perbahasan haji dan juga umrah. Kita dah sampai bait yang ke-523 insya-Allah. Cumanya sebelum tu kita awalkan dengan sedikit mukadimah daripada Ustaz sendiri. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Nurhayati Paradi rancangan tahsin ibadah dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memetik kata-kata daripada seorang ulama, Hasan Basri kalau tidak silap. Beliau mengatakan, lebih kurang lafaznya, innama anta ayyam fa idza marra bika yaumun naqasa minka syai'un. Iaitu lebih kurang mafhumnya, kamu wahai manusia, kamu adalah hari-harimu. Kamu adalah hari-harimu. Ataupun kamu adalah umurmu. Apabila berlalu satu hari daripada kehidupanmu, maka kuranglah satu bahagian daripada dirimu. Apabila berlalu satu hari daripada kehidupanmu, maka berkuranganlah satu bahagian daripada dirimu. Beliau ingin menyatakan bahawasanya masa yang kita ada, umur yang kita ada adalah diri kita. Diri kita. Apabila masa berlalu, sebenarnya sebahagian daripada diri kita dah habis. Dan diri kita ni akan terus berkurangan dan berkurangan mengikut peredaran waktu, sehinggalah apabila sampai waktu dan ketikanya umur kita habis, masa kita tamat, maka pada ketika itu telah habislah ataupun telah lenyaplah diri kita itu sendiri. Oleh kerana itu, hargailah masa. Menghargai masa adalah semakna dengan menghargai diri sendiri. Masa yang telah berlalu tidak dapat diganti semula.
orang yang berjaya di akhirat ataupun orang yang gagal di akhirat, kesemuanya kembali kepada bagaimana dia mengisi masa dia. Orang yang berjaya di akhirat kerana dia mengisi masa dia dengan perkara-perkara yang menyebabkan Allah redha, dan orang yang gagal di akhirat kerana dia mengisi masanya dengan perkara-perkara yang memurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas nasihat awal. Allah sedang berikan kita masa untuk persiapkan diri. Jadi gunakan peluang tu sebaik mungkin. Dan Alhamdulillah Ustaz, hari ini pun antara sebahagian yang boleh kita isi diri kita juga. Ustaz kan isi masa kita. Jadi kita belajar dalam Mata Zubat hari ini. Jadi kita sambung Ustaz untuk pengajian Mata Zubat dalam himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah. Baik yang ke-523 hari ini Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. بت وارتحل فجرا وقف بالمشعر تدعو وأسرع وادي المحسر. Terjemahannya, bermalamlah di Muzdalifah dan bertolaklah pada waktu fajar subuh serta berhenti sekejap di Masyair Al-Haram untuk berdoa dan berjalanlah dengan cepat di Wadi Al-Muhassir. Ingat perjalanan haji. Apabila kita tiba di kota Mekah dan kita melakukan haji ifrad, apa yang pertama kita lakukan iaitu kita akan melakukan tawaf qudum. Sekiranya kita memilih untuk melakukan haji tamattu' seperti mana yang kebanyakan rakyat Malaysia ataupun jemaah Malaysia melakukannya, maka apabila tiba di Mekah kita akan melakukan umrah. Kemudian apabila tiba waktu haji, hari ke-8 bermalam di Mina. Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang Maghrib, sembahyang Isya, sembahyang Subuh. Berapa waktu sembahyang? 5 waktu sembahyang. Kita berada di sana, bermalam di sana, dan ini dipanggil hari Tarwiyah. Pada hari Tarwiyah disunatkan bermalam di Mina. Disunatkan. Dia bukan rukun dan dia bukan wajib. Secara umumnya, perjalanan jemaah haji negara kita tidak melakukan perkara ini. Tidak melakukan perkara ini, iaitu bermalam di Mina pada hari Tarwiyah atas faktor tertentu. Kemudian kata pengarang, kita imbas balik perjalanan sebelum ini. Kemudian setelah kita bermalam di Mina, kemudian pada waktu pagi saat matahari naik, maka bergeraklah jemaah daripada Mina pergi ke Muzdalifah. Dan bila sampai di Namirah, ini juga adalah perjalanan haji Nabi yang saya sebut ni. Ini adalah urutan ataupun kronologi perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila tiba di Namirah, maka Nabi SAW telah buat kemah menunggu di sana sehinggalah Zuhur masuk. Dan mengerjakan sembahyang di sana. Maknanya mengerjakan sembahyang Zuhur dan mengerjakan sembahyang Asar. Di sana itu ada yang dipanggil sebagai Masjid Ibrahim. Jadi kalau kita tengok Masjid Ibrahim, kita hati-hati kerana Masjid Ibrahim itu bukanlah sebahagian daripada Arafah. Maka kalau seseorang itu pada waktu wukuf berada di Masjid Ibrahim bahagian yang bukan Arafah, dia langsung tak masuk ke Arafah, maka hajinya tidak sah. Pastikan berwukuf itu di Arafah.
mesti di Arafah, tidak boleh di kawasan luar daripada sempadan Arafah. Kemudian setelah selesai daripada sembahyang Zuhur dan mengerjakan sembahyang Asar secara jamak takdim, kemudian akan disampaikan khutbah pula daripada imam. Dia sebenarnya khutbah dulu, kemudian barulah sembahyang itu dilaksanakan. Semasa zaman Rasulullah, ia semua berlaku di luar daripada Arafah. Kemudian setelah itu, barulah Nabi SAW masuk ke Arafah. Tetapi kalau hari ini kita ingin melakukan seperti ini, mungkin dia agak sukar. Kerana faktor kesesakan jemaah. Maka jemaah kita secara umumnya, mereka akan pergi ke Arafah pada hari ke-8. Pada hari ke-8, sudah bermalam di Arafah. Yang malam itu sepatutnya bermalam di Mina seperti yang kita sebutkan tadi, tetapi kita telah ganti dengan bermalam di Arafah. Kalaulah kita tak ada uzur, maknanya kita boleh adjust, kita boleh buat untuk bermalam di Mina dahulu, kemudian baru pergi ke Arafah, maka itu adalah yang baik dan afdal. Kalau seseorang mampu melakukannya, mungkin dia pergi dengan swasta ataupun dia pergi sendiri, maka masa itu milik dia. Dia tidak bersama dengan dia jemaah yang besar. Kalau kita boleh buat untuk bermalam di Mina hari Tarwiyah, maka itu terbaik. Sebab apa? Apabila kita tidak bermalam di Mina, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, iaitu pada hari Tarwiyah, banyak perkara-perkara sunat yang kita terlepas, kita tak dapat buat. Pertama, kita tak dapat amalkan sunnah sembahyang 5 waktu di Mina pada hari ke-8. Kita tak dapat amalan bermalam di Mina itu sendiri. Dan kita tidak dapat amalan bertolak daripada Mina pergi kepada Namirah. Berhenti dulu di Namirah sebelum waktu Zuhur. Kemudian khutbah di sana, sembahyang di sana secara jamak. Setelah itu barulah masuk ke Arafah. Yang saya sebutkan ini bagi sesiapa yang mampu melakukannya. Tetapi kalau kita ikut jemaah, misalnya kita pergi dengan tabung haji, maka kita ikutlah jadual yang telah ditetapkan oleh pengendali jemaah kita untuk memudahkan urusan. Bila kita berjemaah ni, maka kita ikutlah tertib orang ramai. Kalau kita seorang hilang, maka nak cari pula payah, maka kita ikutlah jemaah. Selagi mana kita tidak meninggalkan rukun dan selagi mana kita tidak meninggalkan wajib. Kemudian duduklah di Arafah. Berwukuflah di Arafah. Dan wukuf di Arafah ini bermula daripada Zuhur sampai subuh. Zuhur sampai subuh. Afdalnya kita ada di Arafah pada waktu siang dan kita juga sempat berada di Arafah pada sebahagian daripada malam. Ataupun digunakan perkataan menghimpunkan di antara siang dan malam di Arafah. Ambil peluang hari Arafah untuk berdoa, untuk bermunajat, untuk memohon istighfar. Sibukkan diri, persiapkan diri dengan amal. Kita dah rancang apa zikir yang kita nak buat, nak baca Quran banyak mana. Dan kita jangan habiskan masa ataupun buang masa kita semasa berada di Arafah. Jadi para mutawif, para pengendali jemaah, bolehlah bimbing jemaah kita. Sebab jemaah orang kampung, orang awam, kalau kita tak bimbing mereka, maka mungkin masa itu akan tersisia.
Ya, orang yang faham nilai Arafah itu, maka dia tak akan bercakap dengan orang lain. Dia hanya akan menyibukkan diri dengan munajat kepada Allah sampai tenggelam matahari. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi tahun ini insya-Allah wukuf di Arafah berlaku pada hari Jumaat. Maka di situ ada dua mustajabnya. Pertama, mustajabnya hari Arafah, dan yang kedua, mustajabnya hari Jumaat. Oleh kerana itu kita menyeru, dan saya rasa telah diberi nasihat, telah diingatkan oleh pembimbing, rebutlah peluang hari Arafah dan hari Jumaat yang disebut sebagai Al-Hajjul Akbar untuk kita bersungguh-sungguh berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya yang paling pertama kita akan minta adalah supaya diampunkan dosa kita, ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita yang beragama Islam. Allah Ta'ala mudahkan urusan akhirat kita. Kita rancang. Dapatkan buku-buku yang menyediakan apa zikir yang sepatutnya dibuat. Kalau kita tak rancang awal, apa amal yang kita akan buat di Arafah, nanti kita akan capek, kita akan penat, kita akan hilang panduan. Kita akan hilang panduan dan tidak tahu nak buat apa lagi. Maka kalau kita sudah persiapkan apa doa yang kita akan munajatkan, berapa banyak Quran yang kita akan baca, dan berapa banyak zikir yang kita akan lantunkan, maka insya-Allah masa itu kita terisi, kita mengisinya dengan semaksimal mungkin. Kemudian setelah selesai di Arafah, kita akan pergi ke Muzdalifah. Hukum bermalam di Muzdalifah ini adalah wajib. Wajib. Apa maksud wajib? Meninggalkannya adalah berdosa, tetapi tidaklah menyebabkan haji kita tidak sah. Meninggalkannya berdosa dan perlu bayar dam. Tetapi tidaklah menyebabkan haji kita tidak sah. Yang merupakan rukun haji, yang itu kalau kita tinggalkan, haji kita tidak sah. Adapun bila disebut wajib haji, maka wajib kita buat. Kalau tinggalkan kena bayar dam. Namun haji kita masih dihukum sah lagi. Setelah kita bermalam di Muzdalifah, dan bermalam di Muzdalifah ini, bilakah mula masuk waktunya? Kita telah jelaskan sebelum ini, iaitu apabila masuk sahaja setengah yang kedua daripada malam raya. Jadi malam raya maknanya untuk tahun ini, malam raya berlaku pada malam Sabtu. Kerana Arafah berlaku pada hari Jumaat. Maksudnya esoknya Sabtu ataupun esoknya hari raya. Bermalam di Muzdalifah. Pastikan kita masuk di Muzdalifah itu setengah malam kedua. Sebab itu jemaah akan bertolak daripada Arafah selepas daripada salat, selepas daripada waktu maghrib. Maksudnya masuk sahaja maghrib akan bertolak ke Muzdalifah dan akan menunggu di sana. Jadi siapa yang masuk awal, dia akan tunggu sampailah tiba setengah yang kedua daripada malam. Kalau kita bermalam di Muzdalifah sebelum itu dan kita meninggalkan Muzdalifah, kita belum lagi mengamalkan bermalam di Muzdalifah. Dan pada malam Muzdalifah, jemaah akan duduk di sana sampai subuh. Kecuali orang yang datang awal. Orang yang datang awal, dia akan tinggalkan Muzdalifah awal juga. Daripada Muzdalifah, dia akan pergi ke Mina. Namun yang afdalnya, yang Nabi buat bersama dengan para sahabat yang lelaki, adapun wanita, malam lagi sudah dihantar ke Mina, iaitu Nabi berada di Muzdalifah sehinggalah subuh. Subuh. Dan disunatkan, semasa kita berada di Muzdalifah ini, untuk kita kutip batu yang kita akan gunakan buat melontar. Jadi pengarang kata bit ni maknanya bermalamlah oleh kamu. Bermalam di mana? Bermalam di Muzdalifah. Ada ulama
mengatakan kutip batu di Muzdalifah ni kita buat pada waktu malam. Ada juga yang mengatakan kita buat pada waktu subuh. Antara dua pendapat ini, pendapat yang lebih kuatnya adalah kita bermalam, kita mengutip batu itu adalah pada waktu malam. Pada waktu malam. Namun yang berlakunya jemaah-jemaah dibekalkan dengan batu. Sudah dibekalkan, siap-siap dah batu untuk melontar. Bagi 100 biji terus. Walaupun yang diperlukan 70, tapi dibekalkan 100 biji batu. Kalau kita nak amalkan juga sunnah kutip batu di Muzdalifah, bagusnya kita buat. Walaupun kita dah ada batu, tapi kita nak amalkan sunnah kutip batu kat Muzdalifah, maka kita boleh amalkan. Semasa kutip batu kat Muzdalifah, pastikan jangan kita cabut pokok-pokok yang tumbuh di atas padang Muzdalifah itu. Kerana kawasan Muzdalifah itu dia adalah tanah haram. Dan bila dia tanah haram, kita tak boleh cabut pokok-pokok di tanah haram seperti mana yang kita telah pelajari. Dan bila kita bermalam di Muzdalifah, kata pengarang, wartahil fajran, dan bertolaklah pada waktu fajar. Disunatkan untuk sembahyang subuh di Muzdalifah ni seawal mungkin. Paling awal yang kita boleh buat, maka itulah yang afdal. Dalam bahasa Arab dipanggil taghlis. Pada waktu ghalas. Kita sembahyang subuh kat Malaysia mungkin lepas 15 minit kan waktu masuk. Kalau boleh dekat Muzdalifah kita sembahyang subuh paling awal. Azan, sembahyang 2 rakaat, terus sembahyang subuh. Dengan niat untuk mengikut sunnah Nabi SAW. Kalau boleh. Sebab apa saya sebut kalau boleh? Biasanya tak boleh. Sebab apa? Sebab faktor jemaah ramai. Bila faktor jemaah ramai, baru bangun tidur, ambil wudu, nak pergi tandas, tempat wudu terhad, dia akan menyebabkan jemaah tak boleh sembahyang subuh awal. Bahkan kadang-kadang sembahyang itu begitu lambat sehingga dekat-dekat nak habis subuh. Itu realiti yang berlaku kerana faktor kesesakan. Tapi kalaulah kita secara peribadi, kita mampu buat. Contohnya kita bangun lebih awal, kita ambil wuduk lebih awal, mungkin kita dah siap dah air wuduk, kita tak perlu nak bersesak dekat tempat wuduk bersama dengan orang ramai. Kalau kita boleh buat, maka itu adalah terbaik. Mungkin kita dah pernah pergi haji sebelum ini, tapi haji kali ini saya cubalah nak memaksimalkan sunnah. Berapa banyak sunnah dalam haji yang saya boleh buat seperti yang saya dengar Nabi buat, maka tahun ini ataupun kali ini saya nak buat. Haji memang dah sah dah buat banyak kali dah. Tapi apa upgrade haji untuk saya pula pada tahun ini, iaitu saya cuba meneliti betul-betul bagaimana yang Nabi SAW lakukan. Dan kata pengarang waqif bil mash'ar, bila kita bertolak daripada Muzdalifah, kita disunatkan untuk berhenti sebentar di Mash'aril Haram. Mash'aril Haram ni adalah satu tempat yang sekarang ini dibina masjid di atasnya. Disunatkan kita berhenti dulu kat situ. Bermunajat, berdoa, sebab Nabi buat begitu. Tapi ini juga secara umumnya tidak ada dalam jadual jemaah perjalanan haji kita. Tak ada. Perjalanan jemaah haji kita tak ada jadual untuk berhenti di Mash'aril Haram. Kemudian berdoa di sana, bermunajat di sana, dan segerakanlah pergerakanmu, kata pengarang, ketika tiba di Wadi Muhassir. Ada kawasan yang namanya Lembah Muhassir. Maka bila kita tiba di sana, kita disunatkan untuk mempercepatkan laluan, mempercepatkan pergerakan kita. Jadi daripada Muzdalifah, perjalanannya pergi ke mana? Kita akan pergi pula ke Mina untuk melontar 7 batu pada Jamratul Aqabah. Masya Allah. Kita akan menjadi rehat seketika untuk anda rakan pendengar. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Rasul
حبيب الله سلام عليك سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك سلام عليك سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك سلام يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك سلام عليك سلام عليك Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kembali bersiaran menerusi rancangan Tahsinul Ibadah hari ini, pengajian dalam pengajian Matan Zubat untuk himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah. Kita tadi untuk bait yang ke-523. Kali ini kita nak sambung lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram untuk bait yang seterusnya daripada Muzdalifah kita ke Mina. Silakan Ustaz untuk bait yang ke-524. Wa fi minan bil jamratil ula ramait بسبع رميات الحصى حين انتهيت. Terjemahannya, ketika tiba di Mina, lontarlah 7 biji batu di Jamrah Aqabah. Melontar batu di Jamratul Aqabah. Amalan ini bermula daripada setengah malam. Setengah malam yang kedua daripada malam raya. Maknanya, kalaulah kita malam raya itu sudah pergi ke Mina selepas setengah malam yang kedua masuk dan kita melontar di sana, maka hukum lontaran kita itu hukumnya adalah sah. Hukum lontaran itu adalah apa? Hukum lontaran itu adalah sah. Dalam sirah Nabi SAW, dalam perjalanan haji Nabi SAW, pada malam raya Nabi mendahulukan orang-orang lemah daripada kalangan wanita dan orang-orang sakit supaya mereka melakukan amal ini lebih awal pada waktu malam. Kerana kelak pada waktu siang ini waktu sesak, waktu ramai orang, maka biarlah yang lemah ini pergi dahulu
kemudian bersama dengan mereka ada yang datang membantu selesaikan pada waktu malam supaya mereka tidak terlibat dengan kesesakan pada waktu siang. Jadi waktu mula boleh melontar dah setengah yang kedua. Dan bilakah waktu melontar bagi Jamratul Aqabah ni akan habis? Waktu melontar bagi Jamratul Aqabah akan habis dengan habisnya hari-hari tasyrik. Habisnya hari-hari tasyrik, maka habislah waktu yang membolehkan kita melontar. Okey. Kemudian kata pengarang di Mina kepada Jamratul Ula, Jamratul Aqabah melontar oleh kamu. Di Mina kepada Jamratul Aqabah melontar oleh kamu bisab'i ramyatil hasa, dengan 7 lontaran batu kerikil ketika kamu sampai. Maksudnya apa? Ketika kamu sampai ke Mina. Ketika kamu sampai ke Mina, kamu melontarlah ke Jamratul Ula ataupun Jamratul Aqabah. Di sini kita akan sebut sedikit berkaitan dengan melontar. Jadi bila disebut melontar, maka maksudnya kena melontar. Kena melakukan action melontar, perbuatan melontar. Kalau kita ni, dia tak melontar. Dia pergi ambil batu, dia letak sahaja, dia letak sahaja di tempat melontar. Dia letak. Maka kalau dia meletak sahaja, dia tak dipanggil melontar. Dia belum lagi mengamalkan amalan melontar. Melontar mesti ada perbuatan melontar. Melontar begini kan? Kalau tidak ada perbuatan seperti ini, maka ia belum lagi melakukan amal melontar. Itu yang pertama. Yang kedua, melontar itu hendaklah dengan batu. Tak boleh dengan selipar. Tak boleh dengan selain daripada batu. Asalkan batu. Walaupun batu itu batu yakut ke, batu zamrud ke, batu zabarjad ke, batu akik ke, asalkan dia termasuk di bawah family batu, maka boleh. Dia ini maknanya mewah sangatlah melontar pakai batu zamrud. 7 biji batu zamrud dia baling. Kalau dia nak buat lah, maka hukum melontar itu sah. Asalkan yang dia lontar itu adalah batu. Kemudian disunatkan batu melontar itu tidak terlalu besar seperti segenggam ini dan tidaklah terlalu kecil, sederhana. Dan besar dia itu sekira-kira, kalau dalam kitab dia kata besar itu seperti kerikil khazaf. Kerikil khazaf. Apa maksud kerikil khazaf? Kerikil yang orang gunakan untuk melastik. Khazaf. Khazaf ni lastik pakai tangan, dia letak kat sini dia. Dan besar dia lebih kurang besar kacang bakilla. Kacang apa? Bakilla. Kacang bakilla ni adalah dalam bahasa Melayu orang panggil kacang parang. Siapa tahu kacang parang? Itulah kacang parang itu. Tidak lebih besar daripadanya, tidak lebih kecil daripadanya. Sebab kalau kita lontar, kalau dia kecil sangat, kita tak rasa. Kita pun jadi was-was, sampai ke tak sampai. Takut melayang. Kalau besar sangat, kan kena kepala orang pula. Maka sederhana. Dan disunatkan melontar itu dengan batu yang suci, bukan batu yang najis. Kalau satu orang tu dia melontar pakai batu yang mutanajis, contoh sahaja. Adakah lontaran dia itu sah? Hukumnya sah. Sah walaupun batu itu mutanajis. Tetapi disunatkan biarlah batu itu adalah batu yang suci. Dan jangan kita ambil batu itu daripada tempat melontar itu sendiri. Sekarang mungkin susah lah, tak boleh nak ambil batu kat dalam lingkungan melontar tu. Tapi kalau dulu senang.
Dia ada dalam lingkungan kita, ambil dah batu, maknanya recycle. Recycle, kita ambil batu yang telah dilontar oleh orang. Boleh sah, tetapi tidak bagus. Tidak bagus. Ada yang menyebut bahawasanya batu yang Allah Ta'ala terima, maka dia akan diangkat. Batu yang tertinggal itu adalah yang tidak diterima. Maka oleh kerana itu tak bagus untuk kita ambil batu yang ada di dalam lubang melontar itu, kerana seperti yang dikatakan, ada disebut dalam kitab Fathur Rahman, bahawasanya yang diterima akan diangkat, yang tidak diterima akan dibiarkan dan dikekalkan. Dan kita melontar itu dengan 7 batu. Ini untuk Jamratul Aqabah, untuk hari raya. Kalau jemaah haji kita, bila mereka tiba di Mina, sebelum ini, mereka tidak terus melontar. Walaupun sampai di Mina pagi. Dia akan pergi melontar ni, kalau tak silap saya, adalah selepas asar. Selepas pagi pun tidak, lepas zuhur pun tidak, selepas asar. Jadi jemaah-jemaah yang sudah berada di sana ataupun yang akan pergi ke sana bersama dengan tabung haji, maka ada taklimat yang akan diberikan, tetapi memang mereka tidak akan melontar pagi dan zuhur kerana waktu itu ramai orang, dan melontar itu dibuat selepas daripada asar sehingga ke malam. Waktunya panjang. Sehingga ke malam, bukan sehingga ke malam, kalau dibuat esok pun, hari raya kedua pun hukumnya masih sah lagi. Kan saya dah sebut tadi, melontar itu waktunya sehinggalah tamatnya hari tasyrik. Dan dalam perjalanan kita daripada Mina pergi ke Arafah, Arafah pergi Muzdalifah, Muzdalifah pergi ke Mina balik, kita disunatkan untuk memperbanyakkan talbiyah. Banyakkan talbiyah sampailah kita melontar. Kalau nak melontar, bila kita nak melontar sahaja, maka sudah tamatlah waktu talbiyah. Sudah apa? Sudah tamatlah waktu talbiyah. Kalau kita dah mula buat amal-amal tahallul, maka kita sudah tidak disunatkan lagi talbiyah. Ataupun jemaah ni jemaah VIP. Lepas saja daripada Muzdalifah, terus pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf. Seperti soalan pada CD pengajian sebelum ni. Pada malam itu terus pergi ke mana? Pergi ke Mekah. Maka bila dah mula sahaja tawaf ifadah, maka sudah tidak disunatkan lagi talbiyah selepasnya. Jadi bila kita melontar dan kita kena pastikan yang lontaran kita itu masuk ke tempat melontar. Kalau kita was-was, sebab bila kita melontar, depan tu ada orang juga, mungkin kita paling kena kepala orang. Dia tak masuk dalam lubang, kena kepala orang. Jadi kalau kita was-was, kita genapkan. Macam kita belajar sebelum ni. Maksudnya kita ambil yang sedikit. Kalau kita was-was, dah melontar berapa? Dah 7 ke baru 6, kita ambil 6. 5 ke 6, ambil 5, begitu. Biar kita melontar tu kita pasti kita sudah menggenapkan 7 kali lontaran. Dan setiap kali kita melontar, kita takbir. Allahu Akbar. Dalam riwayat Muslim daripada Jabir, annahu sallallahu alaihi wasallam atal jamrah faramaha bi 7 hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasatin minan. Nabi akan apa? Nabi akan bertakbir setiap kali melontar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah yang kita seharusnya mengamalkan. Semoga Allah bagi rezeki kita melakukan ibadah haji pada tahun ini ataupun pada waktu yang paling hampir. Amin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini Ustaz. Hujung ni Ustaz sikit kita punya penutup dan juga nasihat Ustaz lah untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Yang pertama, kita mohonlah daripada sahabat-sahabat kita yang Allah kurniakan pergi haji tahun ini, untuk mendoakan kami rakyat Malaysia, khususnya pada hari Arafah. Mungkin juga
kita juga akan ada di sana kan. Kita tak tahu rezeki itu bagaimana. Jadi rebutlah peluang hari Arafah untuk berdoa bersungguh-sungguh untuk diri kita, untuk keselamatan negara kita daripada segala keburukan, daripada segala perancangan musuh dan seumpamanya. Kita bersiaplah untuk berdoa, rancanglah untuk kita berdoa. Dan yang kedua, mereka yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah dan belum lagi melaksanakan ibadah haji dan umrah, segerakan. Khususnya umrah. Sebab umrah ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Jadi mereka yang ada simpanan kena segerakan. Jangan biarkan bertangguh sehingga kita mampu tapi belum lagi buat umrah yang wajib. Dan adapun haji, secara umumnya di tempat kita ini mengikut giliran, tapi kalaulah kita ada kemampuan tambahan, iaitu kita melalui vacation tertentu yang mungkin kita perlu berbelanja lebih, tapi kita mampu, maka rebutlah peluang, kerana haji ni bagus pergi waktu muda, waktu kuat, waktu sehat, bagus pergi supaya kita dapat kekuatan dan seumpamanya. Tetapi kalau rezeki kita lewat, itulah rezeki kita jangan abaikan. Jadi bila kita dapat panggilan haji pada mana-mana tahun pun, kita terima. Selain daripada itu, kita serah pada Allah. Mungkin kita ada komitmen itu, komitmen ini, tapi kita ingat orang yang pergi haji ni, keluarga dia Allah jaga, harta dia Allah jaga. Kita jadikan Allah itu sebagai pengganti kita saat kita berada di sana. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Ya Allah, Engkau adalah penggantiku dalam perjalananku, dan Engkaulah peneman bagi keluargaku, anak-anakku dan harta benda ku tinggalkan. Maka kita jangan fikir panjang sangat kalau dapat tawaran tu. Sebab takut tahun depan kita dah tak ada. Ada amaran yang keras lah daripada Nabi, iaitu siapa yang berkemampuan buat haji tapi dia tak buat, maka ikut dia lah. Dia nak mati jadi Yahudi ke, dia nak mati jadi Nasrani ke. Itu lafaz hadis daripada Nabi SAW. Falyamut Yahudiyan atau Nasraniyan. Dia mampu. Jadi kita jangan bermudah-mudah untuk menolak tawaran haji. Khususnya, dia akan jadi berat atas diri kita. Khususnya kita dalam setahun melancong ke sana kemari. Tapi bila datang tawaran kita tak terima, itu nanti kita terpaksa menjawab dengan jawapan yang berat lah. Semoga Allah Ta'ala bantu kita. Yang dapat pergi haji, kita ucapkan tahniah. Dan yang lain, kita doakan supaya Allah memudahkan urusan dengan kadar segera. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Al-Fi Muharram. Anda teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan